Yes, Alhamdulillah. Terima kasih Anip dan juga Abang Yus. Masya Allah dalam segmen, Anip dalam segmen Gaya Hidup Jaya dan juga Abang Yus dalam segmen Gaya Hidup Sehat insya Allah. Dan anda sekali lagi bersama-sama dengan saya Irwan Mibin dalam segmen yang kita namakan hari ini segmen tetamu minggu ini. Dan tetamu kita tidak lain dan tidak bukan adalah Encik Zulfa Azhan, pengasas Villa Pria Studio. Assalamualaikum Zulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Nervous dia Masya Allah. lain sikit lah hari ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Alright. Seperti yang saya sebutkan di awal rancangan tadi, Tuan Zulfa, Encik Zulfa adalah seorang produser. Antara lain lah, beliau adalah seorang produser penerbit rancangan-rancangan. Antaranya adalah Aki Show sendiri. So Zulfa, kalau boleh, kita nak mohon Zulfa kenalkan diri sedikit dan juga kalau boleh ceritakan apa lagi projek penerbitan yang Zulfa sedang usahakan, silakan. Oh, okay. Thank you everyone. Again, nama saya Zulfa Azhan. Founding member lah of Villa Pria Studio. Macam Abang Irwan ada sebut tadi, nak bahasakan diri sebagai producer tu, well, okay, kita kira behind the scene team lah behind the scene team. So program Aki Show ni is one of the earliest lah yang kita bekerjasama, dan saya sendiri personally banyak sangat menimba pengalaman bersama-sama dengan Abang Irwan. So daripada situ ada rezeki lah digunakan skill dan ilmu tu untuk program lain. Antaranya apa yang ongoing sekarang, saya ada terlibat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, persembahan live music bersama projek yang dipanggil sebagai Jabatan Muzik, dan juga bersama tim saya di Villa Pria. Kita berkarya lah main muzik untuk audiens di Amerika Syarikat pada setiap minggu. Dan juga yang ongoing adalah Business Talk, Abang Irwan. Business Talk ni bersama satu tim yang dipanggil sebagai Cara Betul. Dalam tu saya bukan bertindak sebagai producer lah, dalam tu saya host. Macam segan sikit nak sebut, tapi saya host dalam tu. Kan. So other than that, ada projek-projek yang one off lah, Abang Irwan. Masya Allah, Masya Allah. I mean, dalam okey lah memang apa orang kata, orang yang humble ni dia tidak akan senang untuk meletakkan diri dia di tempat-tempat yang dia rasa dia tak layak, tapi sebenarnya dia layak kan. Dia Allah. Bukan humble mana bang, kalau letak tempat tinggi sangat dia akan jadi stress and then eating. Betul. Sangat relate dengan topik hari ini. Yes, I have personal experience in stress eating. Maybe sangat berkaitan dengan apa you sebut tadi. Boleh. Saya pun ingat. Jadi saya boleh share kalau ada masa lah. Boleh, kita boleh panjangkan episod ni. Kita boleh tambahkan lagi tentang stress eating. Dan saya ingat masa tu Zulfa ada sebut pada saya masa mungkin sesi di waktu fasa pembelajaran Zulfa di Jepun mungkin. Kalau tak salah saya rasa Zulfa kongsikan kisah tu masa kita berada di Jepun sama-sama untuk satu projek, ya kan? Ya, saya pernah cerita masa tu okeylah, sebab tu salah satu pengalaman yang tak boleh lupa. Sorry anak PDPR ni, so macam-macam gangguan. Nama ni, tak tahulah nak sembang-sembang dengan Abang Yus dan Anip ke? Boleh, kalau boleh kita jumpa Abang Yus dan Anip juga, masya-Allah. Jom kita masuk ke Atika. Nampak tak tu? Zulfa sedang menjalankan tugas dia sebagai penerbit. Ya, silakan. Antara Abang Yus dan Abang Zulfa ni, mana satu abang, mana satu adik ni? Allah. First of all, orang tahu ke yang ada adik-beradik dalam ni? Kan. So, itulah kalau macam ni lah, kita ikut saiz muka dalam frame ni. Yeah. Tak, Abang Yus adalah abang sulung saya. Kita berbeza 12 tahun sebenarnya. Masya Allah. Dan saya dalam 4 orang adik-beradik tu, Abang Yus yang the eldest, I'm
The youngest so 2 kat tengah tu mungkin Abang Irwan dengan Anik lah kot. InsyaAllah. Tapi perbezaan 12 tahun tu tak nampak. Disebabkan amalan gaya hidup positif Abang Yus 12 tahun beza umur tu tidak nampak. Dan sebenarnya malam semalam saya belajar, ada satu kaedah fiqah, memang kita tidak beradab kalau tanya umur orang. Kalau tak salah kan, kita kita tak sepatutnya nak tanya umur orang. So kalau kita nak cakap gap antara saya dengan Abang Yus tu, kita boleh sebut 12 tahun. Tak cakap plus ke, tak cakap minus. Kau pandai lah. Pandai. Irwan, yang paling penting hari ni Irwan, saya nak kena highlight lah, Allah, Masya Allah. Sangat modest mereka ini pada hari ni Anik dengan gebu ni, tak nak mengaku tu je gebu. Padahal dia buat 2-3 bulan. Betul, Masya Allah. Luar biasa. I'm sure Anik sendiri notice dia punya skin condition would have improved lah. Dia dah buat keto 3 bulan. I'm sure. Yes. Bang, betul tak Anik? Itu lighting bang. Ya, saya itu dia. Lighting itu. Memang kita digalakkan untuk mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang sangat humble. So insyaAllah Alhamdulillah kita bersyukur atas kita punya kesatuan dalam Akid Show ni. Tapi Zulfa, balik kepada poin kita nak yang saya nak tanyalah saya rasa ramai pun mungkin boleh ambil manfaat. Okey, contoh sekarang ni kita dalam situasi yang mana teknologi dan apa orang kata peluang untuk kita melakukan keusahawanan kita sendiri tu dah sangat senang. Dan dia sangat terkait dengan fungsi penerbitan sesuatu rancangan. Kan banyak sangat rancangan kat luar sana di apa orang kata di social media. So nak tanya Zulfa, macam mana agaknya Zulfa kita the mindset yang kita perlu ada? Mungkin penonton-penonton Akid Show sebagai penerbit. Dalam menerbit dalam rangka keusahawanan. Contohlah kalau saya boleh ambil contoh, ramai yang akan cuba buat sesi live sendiri ataupun buat show sendiri ataupun buat podcast sendiri yang berkait dengan usaha keusahawanan mereka, betul tak? Okey. Ya, betul. So macam mana mindset tu Zuhar? Pasal teknikal kan, ya Allah, dengan sound lah, dengan visual lah, dengan lampu, dengan lighting lah, dengan nak fikir agenda kita tu kan, banyak benda. So kadang-kadang is overwhelming dan orang end up orang tak buat dan bergantung kepada dan ialah jatuh kepada ruang-ruang yang merugikan lah kan. So macam mana Zuhar? Pendapat saya lah Bang Irwan, mungkin ada ramai banyak pendapat di luar sana. Pendapat saya yang nombor satu yang paling penting adalah the value of the content. Sebab pergi kat mana pun kita buat production live ke, kita buat production rakaman ke, ataupun kita berniaga harian di kedai-kedai, di warung-warung dan sebagainya. Perkara pertama adalah untuk memberi manfaat kepada masyarakat di sekeliling kita. So manfaat tu value lah. Kan, so bila pada pendapat saya, bila sesuatu produksi, sebab kita bercakap dalam skop production sekarang ni, tidak dirasakan memberi manfaat, walaupun mungkin kita fikirkan memberi manfaat, tapi kita punya pendengar tu rasa macam tak dapat manfaat. Di situlah yang boleh buat kita down sikit lah dari segi motivasi dan sebagainya. Ditambah lagi dengan cabaran-cabaran teknikal macam Irwan cakap tadi lah. So mindset saya yang pentingnya rancangan tu mesti memberi manfaat. Itu yang paling penting. Kadang-kadang ada dilema macam, lama aku tak pandai tu, tak pandai ni. Kadang-kadang kalau kita tengok yang memberi manfaat ni, pacak kamera on jalan. Kan, sedangkan yang production di studio yang bernilai puluhan juta tu tak berapa pun. Saya tak nak sebut lah, tapi kita boleh compare TV. Macam mana production dia punya cost bukan main-main. Dan production yang amatur, yang DIY ni macam mana cost dia, tapi dekat mana lebih ramai orang bertumpu. So pada pendapat saya memang first thing first, content yang bermanfaat. Yang kedua adalah technical untuk menyampaikan manfaat itu nombor 2. Yang ketiga adalah untuk mencantikkan. Maknanya dia bukan number one. That's what I'm trying to say lah. Hal macam cantik ke apa. Okay, dalam cantik itu pula, Abang Irwan, saya tambah sikit dalam cantik tu pula, dalam production live kita sehari-hari yang kita selalu lakukan ni, apa yang saya sedari adalah
audio sebenarnya atas sekali. Betul. Audio atas sekali. Sebab kalau audio tu putus-putus dan konten yang kita nak sampaikan tu beratnya di dalam percakapan ataupun benda yang didengari, buatlah cantik kot mana pun orang akan sekejap je. Lepas tu macam tak syok kan. So audio tu pula banyak di antara kita yang terlepas pandang sebab satu yang bukan visible, yang tak nampak. Betul. So pada pendapat saya audio dulu. Audio tu bila nak bagi cantik, of course lah mikrofon, internet kena smooth dan sebagainya. And then secondly is the looks lah. Kan? Lepas tu barulah kita touch up, boleh buat multi screen macam ni lah, boleh letak apa benda tajuk, logo dan sebagainya lah. Itu yang seterusnya apa nama ni yang perlu diberi penekanan. Itulah kot Abang Irwan, apa yang saya dapat simpulkan dalam keadaan semua orang nak berproduksi di internet ni. Ya, masya-Allah. Dan kalau saya nak apa kata kupas dari segi sudut spiritualnya, apa yang Zulfa cakap tu sangat-sangat mendalam. Tapi yalah, akan berjam-jam pula episod hari ni kan. So alhamdulillah, I think satu sesi yang ringkas dan padat dan kita dapat, saya rasa kita dapat mencungkil sedikit daripada Encik Zulfa yang mana kita mungkin insya-Allah akan jemput lagi. Kita tengok outcome meeting lepas show kita nanti. Kalau banyak program yang ke arah keagamaan, mungkin kita boleh buat show separate lah, akidah show. Nak juga. Betul. Masya-Allah. itu saya akan ambil mental note tu, sangat catchy, masya-Allah. So, alhamdulillah, kalau para penonton, terima kasih kerana setia bersama-sama dengan kami semua dan anda hari ini dapat melihat wajah produser kami. Saudara kami, produser kami merangkap banyaklah. Kita punya usaha ni kita memikul banyak tanggungjawab, tapi apa yang berat tu boleh jadi ringan kalau kita berusaha sama dengan jujur, dan insya-Allah lahirlah gaya hidup positif, gaya hidup jaya dan gaya hidup sihat insya-Allah dari itu. Jadi sebelum kita berpisah, yes. Boleh ke nak tambah satu lagi, kita sebenarnya setiap kali bersiaran ni ada berlima kan. Tapi yang seorang tu dia behind the scene of macam tu. So dia tak nak camera shy katanya. Betul. Tapi insya-Allah kita shy lah, kamera screen crack lah macam-macam. Kita ada cara insya-Allah. Aksi Show akan mencari jalan insya-Allah. Terbukti. Nak appreciate lah Atikah dan Rish di belakang tabir. Betul. Masya-Allah. Boleh. Dengar ramai betul. Kalau anda semua nampak kami sahaja di depan layar, di belakang kami, masya-Allah, ada orang-orang yang tidak kurang hebat, malah mungkin lebih hebat daripada kami, masya-Allah. Ya, itulah semangat yang kita bawa. Yes, terima kasih. Itulah semangat yang kita bawa setiap langkah dalam penggambaraan Anki Show ni. Dan kami berharap anda semua terus bersama-sama kami dalam penggambaraan gaya hidup positif ni. InsyaAllah sebelum kami berpisah, Abang Yus, Hanif, ada apa-apa pesanan insyaAllah? Daripada saya, insyaAllah terima kasih kepada tim behind the scene. Macam tadi Zulfa dah sebut pun. Alhamdulillah, tepuk sekali lagi. Yeah. Seronok pula kita main mixer ni. InsyaAllah mungkin satu hari nanti saya pun dengar berita semalam kerajaan umumkan industri kreatif dah kembali beroperasi. Ada 2 dos vaksin. Mungkin kita boleh fikirkan sesuatu lah kepada tim producer kan. Mungkin kita boleh kembali. InsyaAllah. Idea memang banyak, bertambah pula dengan satu lagi tadi, akidah rancangan agama. Akidah, betul. Terima kasih lah, itu saja daripada saya. Yes, thank you Abang Yus. Sedikit pesanan daripada Abang Yus insyaAllah. Alamak, Abang Yus dah terfreeze. Production team kita memang tak akan berjaya ya untuk melakukan ini secara berseorangan. So, alhamdulillah ada tim yang boleh mendukung sesama sendiri untuk melakukan ini. Sekali lagi. InsyaAllah dengan pelepasan yang ada ni pelepasan yang ada ni, kalau kita boleh kembali ke studio pun menarik juga ya, macam season lepas. Tapi tengoklah kita
kita plan dulu no rush I think. Betul. Ada studio, tak ada studio, insyaAllah tim Aki Show akan terus berusaha keras untuk menerbitkan rancangan ini setiap minggu, insyaAllah. Okay, Zulfa, last kata-kata semangat, kata-kata nasihat daripada Zulfa, insyaAllah. Nak ajaklah bersama-sama kita sentiasa calibrate balik kita punya mission of doing businesses and our daily activities. Make sure kita lakukannya tu untuk redha Allah, number one. And number two, untuk memanfaatkan masyarakat sekeliling, insyaAllah. Masya Allah, redha Allah, memanfaatkan masyarakat sekeliling, umat, bagi kita satu umat, satu Nabi SAW, insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan terus lagi dengan semangat itu pada episod yang akan datang, episod yang ke-7 pada minggu hadapan, insyaAllah. Sekian saja daripada kami semua dari keluarga besar Aki Show, terus berusaha untuk menghidupkan, menceriakan, menyinarkan hidup kita dengan gaya hidup positif. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.